Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk tukar perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 74. Kita akan sama-sama menjawab soalan celik minda. Lengkapkan. Baiklah, bagi soalan ini dinyatakan nilai dalam perpuluhan. Kemudian kita perlu tukarkan kepada peratus. Begitu juga ada yang dinyatakan peratus dan kita akan tukar sebaliknya iaitu kepada perpuluhan. Baiklah, mengambil perkataan peratus itu sendiri itu sebenarnya ialah pecahan, yang mana pecahannya ialah per 100. Kemudian barulah kita tukarkan kepada simbol peratus. Maksud cikgu ialah langkah pertama kita perlu tulis dulu 1.08 ini kita akan tukarkan kepada pecahan. Okey, jadi cikgu tulis dekat atas ni mula-mula perpuluhan. Okey, jap. S besar jap. 22. Okey. Mula-mula perpuluhan. Kemudian kita akan tukarkan kepada pecahan. Dan akhir sekali kita akan tukar dalam simbol peratus. Okey, kita akan buat dulu 1.08. Macam mana nak menukarkan 1.08 kepada pecahan? Kita tengok nilai tempat di sini ialah 2, maksudnya dia ialah per 100. Okey, cuma cikgu akan tarik macam ni. Okey, bila tarik macam ni, daripada titik, 1 ni kita besarkan, kemudian titik ni kita buat 100. Okey, jadi bermakna kita dapat 1, kita tulis 1, 8 per 100. Okey, cuma ini ialah kita katakan nombor bercampur, maka kita tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Kita darabkan, kemudian kita tambahkan dengan 8. 100 darab 1, 100 tambah 8, kita dapat jawapannya ialah 108. Jadi kita dapat 108 per 100. Okey, bila per 100 maksudnya dia ialah 108 per 100. Okey, jadi inilah dia jawapan untuk kotak yang pertama ni. Jadi kita tulis sini nilai peratusnya ialah 108 per 100. Okey, kita pergi dulu soalan yang di hujung sebab di yang 6.7 kita buat dulu tukar kepada peratus. Okey, jadi pertama sekali kita buat nombor perpuluhan dia iaitu 6.7. Kita buat 6.7. Jadi ini ialah satu tempat perpuluhan, jadi dia per 10. Okey. Jadi macam mana kita besarkan 6 dan kita tarikkan macam ni, kita dapat titik itu ialah per 10. Jadi jawapannya ialah 7 per 10. Okay, so 6, 7 per 10 masih lagi pecahan nombor bercampur. Kita jadikan pula kepada pecahan tak wajar. Kita tulis dulu 6, 7 per 10. So cara dia kita darab dan tambah. 6 darab 10, 60 tambah 7, 67. So kita dapat sini 67 per 10. Okay, adakah kita menjawab soalan ini?
pecahan. Okey, secara kasarnya betul dia ialah pecahan, tetapi kita nakkan peratus. Okey, jadi cara dia, kita kena, bila setiap nombor pecahan ini nak jadikan peratus, kita perlu darabkan dengan 100%. Okey, jadi kita akan buat 67 per 10, kita akan darab 100%. Okay, cikgu pindahkan ni tak sama. Kita pindah bawah. Ni sekejap. Kita pindahkan yang ni je. Okey. Jadi macam mana nak menjawab soalan ni? Kita permudahkan dahulu. Sifar dengan sifar kita potong. Okay, kita potong. Jadi kita dapat sini 67 akan darab dengan 10. Maksudnya 67 darab 1. 67 ni darab 10, kita boleh darab dengan 1. Kita dapat 67 juga. Tapi sebab ada satu sifar kat sini, kita tambah belakang. Jadi kita dapat jawapannya ialah 670%. Okey. Inilah dia jawapan dalam peratus. Okey. Jadi kita boleh tulis nombor di dalam kotak ni iaitu 670%. Okey, itulah dia cara-cara menukar perpuluhan kepada peratus, yang mana kita perlu melalui dahulu pecahan, kemudian barulah kita tukarkan kepada peratus. Pecahan per 100 dan letak simbol peratus. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, yang mana nilai peratus perlu ditukarkan kepada perpuluhan. Tadi kita dah jawab ni, cikgu salin semula 108 dengan 670. Jadi kita tulis sini 108% dan 670%. Okay, jadi seperti sebelum ni, kita perlu melalui proses penukarannya. Jadi kita memula dengan perpuluhan, lepas tu pecahan, dan akhir sekali peratus. Okay. Jadi untuk menjawab soalan 345% ini berapa perpuluhannya, maksudnya dia ialah terbalik, yang mana diberi nilai peratus dahulu. Jadi kita tulis dulu 345%. Jadi macam mana nak tukarkan kepada pecahan? Ini jawapan di sini sudah merujuk kepada pecahan, yang mana dia ialah per 100. Jadi kita jawab sini iaitu 345 per 100. Okey. Kemudian macam mana nak tukarkan kepada perpuluhan? Okey, sangat mudah, iaitu caranya kita tulis dulu kat sini 345 per 100, dia ialah bahagi. Jadi kita cuma letak titik dekat sini saja. Bila dia bahagi, maksudnya bahagi 100, kita gerak 2 kali ke sini. Jadi titik ke sini terus dapat jawapan. Okey, maksudnya 3.45. Okey. Selain daripada pecahan macam ni, dia juga kita kalau kan kita pernah buat 345 dibahagi 100, yang mana kita gerakkan titik perpuluhan di ujung. Tapi ini nombor bulat, jadi kita tak ada ni, kita gerak 2 kali. Dapat jawapan. Okey, inilah dia nombor dalam perpuluhan bagi 345%. Jadi kita boleh letak nombor ni dalam kotak 3.45. Okay, seterusnya 206% kita nak tukarkan kepada perpuluhan. Jadi langkah yang pertama, kita
akan tukar kepada pecahan dahulu. Jadi kita tulis 206 peratus. Peratus itu merujuk kepada pecahan sebenarnya, iaitu per 100. Jadi kita tulis 206 per 100. Okay. Per itu ialah operasi bahagi. Cikgu rasa lebih baik kita buat dalam bentuk ayat matematik, lebih mudah. Yang mana kita bahagikan dengan 100. Okay. Jadi kita buat 300 pula. 206 kita akan bahagi 100. Jadi kita gerak saja titik perpuluhan ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Okey. Terus dapat jawapannya 2.06. Okey. 2.06. Kalau kita nak buat kaedah pecahan pun boleh, yang mana kita akan buat 206 jadi per 100, kita akan letak titik kat sini. Okey, jadi 206. Ini cikgu betulkan sikit, tulisan tak elok Okey, so dia jadi 2.6. Titik ni kita tak ujung. Okey. Okey, jadi inilah dia jawapan untuk kotak yang terakhir, iaitu 2.06. Bagaimana nak menukarkan peratus kepada perpuluhan? Jadi kesimpulannya kelas, untuk menukar peratus kepada perpuluhan, kita perlu menukar pecahan dahulu, kemudian barulah perpuluhan. Begitu juga sebaliknya, untuk menukar perpuluhan kepada peratus, kita tukar dahulu kepada pecahan dan seterusnya kita dapat nilai peratus. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk tukar perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.